Boleh saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama kembali dan insya-Allah kita kembali ke tadabbur kita dari surah An-Nisa, dan kita baca dari ayat yang pertama lagi, kemudian kita sambung tadabbur pada ayat yang ketiga insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala lah, kerana Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita untuk
sambung kuliah kita. Dan kita juga berasa beruntunglah kalau kita kira dengan peristiwa yang berlaku baru-baru ni, kehadiran Imam Masjidil Haram tempat kita ni sebagai pertama sosok tubuh yang ramai orang tiru bacaan dia. Syekh Mahir ni orang duk pasang kaset-kaset dia di masjid-masjid, di sekolah-sekolah. Budak-budak tahfiz pun ramai tiru bacaan dia, sebab bacaan dia tu mana lembut, tak dengar orangnya pun lembut, bagus. Jadi alhamdulillah Allah rezekikan dia tahun ni bila pihak JAKIM jemput dia. Dia tetamu kerajaan. Dia bukan mari saja-saja dia datang. Dia datang sebagai tetamu kerajaan menghadiri musabaqah, pertandingan musabaqah antarabangsa di PWTC tu. Jadi antara tujuan utamanya di situ. Jadi selama dia datang di sini, maka dicarilah tempat-tempat yang mungkin boleh kita ambil manfaat daripada dia. Jadi ada satu, alhamdulillah, dia bagi khutbah, dia bagi tausiah di masjid negeri, dan banyak manfaat yang kita dapat daripada ziarah dia untuk kita pada kali ini. Jadi sebab itu saya kata dia adalah kita kena terima kasih lah. Sebab bila baca duduk di dalam Facebook, masuk dalam website bukan kita ya, moga dia punya page Haramain ni seluruh dunia orang ikut. Bila mereka tengok kedatangan Syekh Mahir ke Malaysia ni, pakat komen, Syekh datanglah tempat kami, Syekh datanglah tempat kami. Dia yang orang mana berebut nak datang, orang suruh kalau bolehlah mereka bercita-cita Syekh Mahir datang ke tempat mereka, maka alhamdulillah Allah takdirkan dia datang tempat kita. Jadi itu satu nikmat. Yang kedua, dia ni bukan sekadar imam, dia adalah doktor falsafah dalam bidang fiqh. Dalam bidang fiqh dia ni doktor falsafah. Walaupun dia bermula degree dia matematik. Dahsyat. Degree dia memang degree matematik. Dia belajar di macam kuliah muallimin. Kuliah muallimin ni macam universiti UPSI, universiti pendidikan. Dia ambil bidang dia bidang matematik, tapi dia hafal Quran, dia baca sedap. Kemudian bila dia duk masa mula-mula habis grad tu duk jaga jadi imam di sekitar Mekah dan Madinah dah lah. Sehinggalah apabila bacaan dia tu Masya Allah makin lama makin naik, maka dia pun dipilih untuk jadi imam di Masjidil Haram lah. Rekah cerita lah tu. Kemudian dia sambung lagi pengajian dia. Dalam bab tu dia mengaji bidang fiqh. Kita jangan ingat di Arab Saudi tu lari bidang tu, tahu. Siapa yang pernah belajar di alam Saudi, agama ni adalah ilmu teras. Awak belajarlah matematik ke, sains ke, ilmu agama adalah ilmu teras. Takkan belajar benda lain. Maknanya kalau dia matematik tak belajar agama, no. Di Saudi bukan sistem lagu tu. Contohlah kalau saya belajar di universiti, bidang pengajian saya hadis, kuliah hadis. Orang lain dalam kuliah Quran, orang lain satu lagi kuliah syariah, kuliah usuluddin. Tapi dalam silibus pengajian, kesemua kuliah ni mesti belajar teras 5. Pertama, ilmu akidah. Akidah ni bukan belajar buat CP-CP dah, memang belajar sungguh akidah. Yang kedua, tafsir Al-Quran. Wajib. Mana-mana kuliah pun, walaupun dia kuliah hadis, wajib belajar tafsir Quran. Walau dia kuliah syariah, wajib belajar tafsir Quran. Kemudian wajib lagi belajar ilmu hadis. Hadis wajib belajar.
Kalau kami di kuliah hadis, dia ada 2 silibus hadis. Satu hadis yang teras, yang semua kuliah kena belajar. Yang satu lagi tambahan kepada kuliah hadis, subjek khusus hadis untuk kuliah hadis. Ini orang kena belajar sampai kutub sitah, kena belajar mustalah hadis lagi dalam lah berbanding. Tapi orang lain pun ada juga ilmu hadis, mustalah hadis, dia kena belajar. 3 dah. Yang keempat, teras fiqh. Walaupun kami di kuliah hadis, kami kena belajar fiqh. Fiqh pula bukan fiqh satu mazhab. Kuliah hadis ngaji fiqh 4 mazhab. Yang keempat, kelima, kena belajar bahasa Arab. Bahasa Arab pula bukan bahasa Arab kaum kampung-kampung ni, syarah Ibnu Aqil. Dahsyat. Makna 5 teras ni mesti semua belajar masa tempat saya lah di Universiti Madinah, mesti menguasai 5 sudut ilmu ni. Quran, hadis, tauhid, fiqh, bahasa Arab. 5. Barulah tambah benda lain. Jadi awak ngaji matematik sekalipun, dia mesti belajar ilmu agama di Arab Saudi. Dia tak ada saya bidang matematik je dah. Jadi kita tak hairan kalau syekh daripada bidang dia matematik boleh ambil master dalam bidang fiqh. Kemudian PhD pun dalam bidang fiqh. Orangnya hebat. Makna kalau dia sudah hebat ni, dia ni ilmu akademik pun mantap, ilmu agama pun mantap. Sebab tu antara fiqhnya syekh, dia meraihkan pendapat, kan? Dia baca bismillah perlahan, ada rakaat dia baca bismillah kuat. Dia nak menunjukkan keluasan fiqh. Jadi kita jangan bergaduh kalau orang baca. Sebagaimana orang pun jangan marah kalau kita tak baca. Kerana fiqh tu luas. Ni dah, dia nak suruh kita meraihkan dia, tapi pihak yang sebelah sana tak nak meraihkan orang yang tak baca. Jadi fiqh ni luas. Luas pada orang yang membaca dan luas bagi yang tak membaca. Lagipun bismillah je, bukan dia tak baca, dia baca perlahan. Itu kena faham. Sir. Ada orang tak baca bismillah, siapa kata tak baca? Dia baca perlahan. Kalau kita tanya, kenapa dia baca perlahan? Kalau tanya balik, kenapa dia baca perlahan? Sebab ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, aku solat belakang Nabi, aku solat belakang Abu Bakar, aku solat belakang Umar. Semua mereka ni memulakan solat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada hadis. Bukan sahaja-sahaja kena baca slow, ini kena baca perlahan saja. Sandaran fiqh tu mesti disandarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak merafikan ada pandangan yang baca bismillah tu kuat. Dan itu pandangan fiqh, kerana mereka menganggap bismillah tu sebahagian daripada Fatihah. So ada perbezaan pendapat, tapi dua-dua masih lagi dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Maka syekh meraihkan pendapat tersebut. Orang alim, dia lepas daripada solat, lepas saya terjemah tu kan, dia terjemah kan, ada kata dia peluk ustaz. Dia bukan peluk, dia ialah nampak, dia pegang bahu tu, dia tanya, dia kata, aku ni musafir, pada pandanganmu ni aku nak semayang 2 ke semayang 4? La ilaha illallah. Saya tanya aku lah pula, saya semayang 4 lah Syekh. Kata saya, pada pandangan aku, Syekh lebih tahulah. Taklah dia sebut mazhab Syafi'i ada masalah tak? Saya kata insya-Allah tak ada masalah, boleh je. Syekh semayang 4. Lagipun ramai orang belakang tu dia tak biasa, nanti kelang kabut belakang tu. Dia pun okey insya-Allah. Dia pula tanya kita, malu kita. Lepas pada tu Imam Karim datang pun dia tanya sekali lagi, saya kata apa tahu semayang 4. Lepas tu dia semayang 4 tu. Kalau semayang 2 kita pun tak puas hati, baca pelan, baca pendek. Ni biar dia. Yang kita bersandar saya baca panjang sikit, dia orang nak dengar saya baca. Jadi orangnya fiqhnya luas. Masya Allah. Ni ilmu.
Jadi daripadanya kita tengok akhlak yang baik, ilmu yang tinggi, fiqh yang luas. Jadi satu nikmat sebenarnya bagi kita, orang panggil bermusafir atau berdamping dengan para ulama. Ulama yang mana kuat pegangannya dengan panduan Quran dan Sunnah. Ada waktu saya terjemah dia tu, sahabat-sahabat tu, ada orang catat berapa ayat Quran Syekh baca, berapa hadis yang Syekh baca dalam masa 40 minit tu. 40 minit tu bagi dua, separuh dia, separuh terjemah. Dalam 40 minit tu bukan dia belakang, tapi dalam waktu yang singkat tu berapa banyak ayat Quran yang dia baca dan hampir 20 hadis sahih yang dia baca. Sebab tu kalau panggil apa dari sudut terjemah tu, sahabat-sahabat alhamdulillah dia kata bukan mudah nak terjemah kuliah yang penuh isi Quran dan hadis. Sebab kita memikul amanah untuk menyampaikan ayat Quran dan menyampaikan hadis Nabi. Benda yang kita tak boleh, bahasa mudah, tali goreng tali ubah. Bahkan satu jenayah kalau kita mengubah makna hadis dalam terjemahan kita. Bukan jenayah pada syekh yang kuliah tak, jenayah di sisi agama, kerana itu adalah wahyu Allah. Bukan mudah lah, tapi alhamdulillah. Nak sebutnya kita dengar dia cakap dalam masa yang singkat ayat Quran, hadisnya, mengambil intipati daripada tu. Dan saya dapat maklumat saya cerita tadi, dia orang bagi tahu, saya cerita tentang kelebihan Quran. Saya baca ayat Quran sikit, seorang ikut, kemudian baca kelebihan Quran. Itu saja yang mereka pesan supaya Syekh cakap bidang tu ya. Apabila pegawai yang mengiringi Syekh, ini topik yang Syekh kena cakap malam ni. Kita pun dah satu hal pula. Siapa lebih alim ni? Orang kecil tolong nasihat orang besar, kena cakap bab ni je. Tak apalah, pegawai kawan saya tu dia sampai kalah juga. Tapi jawapan Syekh apa? InsyaAllah tajuknya berkenaan dengan Quran, tapi topik Quran luas. Takkanlah Quran ni cerita luas. InsyaAllah Syekh akan cerita berkaitan dengan Quran. Jadi saya sampai waktu nak terjemah tu, kita tak tahu pun dia nak cakap apa tu. Sebab orang pengiring dia suruh cakap apa ni, dia kata tak apa, tajuk dia luas. Tajuk dia luas. Kita pun tepi tu tak tahu nak cakap apa ke. Tiba-tiba dia cakap, dihuraikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ayat Quran tu, kemudian kelebihan umat ini di mana Allah Taala puji dalam Quran, Allah jadikan umat ini umat yang pertengahan. Pertengahan ni maknanya sederhana. Dan sederhana ni bukanlah pertengahan ni maksudnya tengah antara kalau kita tongkat, kita pegang sini hujung, tengah ni pertengahan. Boleh faham macam tu juga. Pertengahan antara yang melampau dengan yang bermudah-mudahan. Tapi pertengahan juga boleh jadi yang lebih tinggi daripada segala-galanya. Dia pertengahan dari sudut antara melampau dan juga sia-sia, betul bermalas. Dalam masa yang sama, pertengahannya lebih tinggi daripada yang lain. Kalau saya boleh contohkan dari sudut analogi fizikal logiknya, tengah pada kubah adalah yang paling tinggi, tengah pada piramid adalah yang paling tinggi. Maknanya dia yang sederhana, dia yang paling tengah, dan dia yang paling tinggi kesempurnaannya. Jadi Islam ni, mesej ni saya bawa, Islam adalah sederhana dan yang paling tinggi. Dia cerita tentang kesederhanaan Islam dalam kekeluargaan, kesederhanaan Islam dalam ibadah, kesederhanaan Islam dalam akidah, dan semua tu ayat-ayat Quran. Dia baca Quran, dia baca hadis, baca ayat Quran, baca hadis. Kita duk tulis belakang dan kelak kabut nak tulis ni. Tapi alhamdulillah, itulah nikmat kita
dapat orang panggil menimba ilmu daripada seorang yang faqih, yang berilmu, yang mana mengimami jutaan umat Islam di seluruh dunia. Sebab tu saya kata umat Islam ni kena syukur. Dia bukan datang untuk satu kumpulan daripada manusia. Di Malaysia ada. Syekh datang mesejnya untuk seluruh umat Islam di Malaysia. Tapi begitulah manusia ni, ada sebahagiannya yang ambil, ada sebahagiannya yang tidak, yang tolak. Kalau Syekh kita rasa-rasa terkilan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi lagi hebat, lagi baik akhlaknya, lagi tinggi ilmunya, lagi manis budi bicaranya, lagi santun budi pekertinya, lagi luas fiqh dan rahmat kasih sayangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda penerima wahyu yang langsung dari Allah Azza wa Jalla. Sama ada yang melalui perantaraan Jibril, ada yang direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunannya yang mulia, orang yang adil dan bijaksana, disayangi oleh masyarakat. Tiba-tiba datang bawa mesej Islam, Nabi pun ada orang tak pakai. Berbaliklah kita kepada soal hidayah. Hidayah ni milik Allah. Doalah kepada Allah agar Allah pilih kita dan Allah jadikan kita sebahagian daripada orang yang Allah anugerahkan hidayah kepadanya, agar kita nampak kebenaran sebagai kebenaran dan kita nampak kebatilan sebagai kebatilan. Di mana kebenaran ada dalam Quran dan Sunnah, itu wahyu. Kebenaran ni bukan milik kita, bukan milik siapa-siapa, dia milik Allah. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan kamu. Apa yang datang dari Tuhan itulah benar. Apa yang datang daripada kamu belum tentu benar, belum tentu salah, belum tentu benar. Dan apa yang datang daripada kamu menyelisihi Quran, confirm salah, sebab kebenaran bersama dengan Allah. Jadi kita ni kembali kepada wahyu, kembali kepada wahyu Allah. Itu yang benar. Kebenaran itu bukan milik individu. Kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang itu, orang panggil apa? Di pulau, ditinggalkan ilmunya, dihalang daripada menyampaikan ilmunya, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari meninggal dalam buangan, dihalang daripada menyampaikan hadis dalam negerinya sendiri. Keluar, berlindung di satu tempat milik ahli keluarga ataupun anak murid dia, didatangi pula oleh tentera-tentera, kemudian keluar lagi, sehingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan lari, bersembunyi dari ditangkap oleh pemerintah, padahal dia adalah Al-Imamul Bukhari. Apakah Imam Bukhari salah? Tak, Imam Bukhari benar. Kerana apa? Kebenaran itu bukan pada milik manusia, tapi kebenaran itu ada pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selama dia berpegang dengan Quran dan Sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Inilah menjadi panduan dan pegangan kita. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita, semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita, dan semoga Allah bagi istiqamah kepada kita. Dan mudah-mudahan di atas jalan inilah jalan manhaj para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama muktabar yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mudah-mudahan di atas jalan inilah
kita kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini benda yang penting, hidayah, manhaj, akidah. Sebab tu pada kalam ulama-ulama yang benar, Rabbani, dia Syekh boleh beza. Baru ni kebetulan isu kan, baru ni ada pujian melampau kepada Syekh. Ada seorang Syekh siap buat qasidah lagi kepada Syekh dia. Ya Syekhona anta habibuna la anta, pujilah. Bukan Syekh ni, Syekh tempatan tempat kita panggil Syekh jugalah. Ada di Kedah sana. Kan? Isu baru ni. Ada juga orang ni siung tangan ni pak penjuru, atas bawah kiri kanan habis. Bahkan ada yang melampau sampai sujud kepada guru dia. Ulama yang Rabbani, dia tidak suka untuk dia dipuja. Waktu kami mengiringi Syekh di Masjid Putra, cerita Syekh hari ni pasal tengah baru-baru waktu di Masjid Putra, ana bersama dengan rombongan lah. Kita bersama dengan rombongan, alhamdulillah masuk tu dah sapa tu dekat dengan Jumaat dah kan. Buka-buka jalan, solatlah Syekh duduk sah depan. Alhamdulillah, tengok-tengok adalah sah depan, kita boleh duduk sah depan juga. Waktu khutbah tu pakak mari masuk sah depan belakang, nak mari dekat dengan Syekh. Siapa nak duduk sah depan waktu dengar khutbah, kena solat di sah kedua. Pas duduk tolok-tolok, tak apalah, kita pun solat. Habis je khutbah, solat, zikir, ustaz tu pun bangun untuk bagi terjemah. Orang ni dah bangun dah, tak habis lagi terjemah. Makin lama makin depan. Saya duduk sah kedua ni, orang Melaka sah tiga bangun. Lepas tu langkah pula kita duduk depan Syekh, kena kok macam kelikung. Dia orang ni tak boleh ni, bahaya. Akhir sekali pengiring Syekh bangun, kata Syekh, tak boleh, kita kena keluar pintu belakang, masuk bilik imam. Masa Syekh bangun tu, dia orang serbu, tolak. Bayangkan Menteri Agama masa tu kena jadi bodyguard. Menteri Agama berawal kedua tak jodoh. Menteri Agama sampai kawan saya catat ke Menteri Agama, Datuk kita dah tukar profession lagi ni, dah jadi bodyguard belum masuk. Dan Syekh rebah waktu tu, jatuh rebah sebelum masuk bilik imam tu. Pasal dia tersadung, dia orang rempuh, nasib baik kita dia sempat bangun masuk. Lepas tu dia orang tunggu siapa nak keluar. Kita ni dah pergi ambil selipar, duk tunggu kat kereta, penuh duk tunggu standby tu dekat kereta Syekh. Tengok pada keadaan tersebut, maka pihak keselamatan kata tak boleh, Syekh tak boleh balik kepada kereta dia. Sebaliknya kereta pergi ambil Syekh dekat lokasi rahsia. Saya pun tak tahu kat mana. Dapat berita, okey kita berkumpul dekat pejabat menteri. Okey, pergi makan tengah hari pejabat menteri. Itu pengalaman pertama. Malam tu di Masjid Shah Alam, lepas daripada kuliah, kita orang dah standby, polis pun dah bangun, alhamdulillah berjaya kawal. Keluar juga pintu rahsia ke belakang, keluar ke bawah, tu masuk pergi makan. Orang duduk atas, mana Syekh tak keluar. Dalam tu rupanya ada beberapa orang dekat masjid tu, memang lah VIP dan sebagainya, makan bersama. Kemudian adalah beberapa budak-budak, orang-orang yang mungkin dah jadi kebiasaan mereka bila salam cium tangan Syekh. Jadi ada daripada mereka nak salam cium tangan Syekh ni, tarik, dia tak bagi. Dan dia kumpulan nak cium tangan dia ni ramai. Akhir sekali dia rasa macam agak tak selesa. Tapi macam mana kan, dia main tarik gitu. Malam tu dah tarik tu. Besoknya ada satu lagi pertemuan dengan kami para asatidzah ni yang jumpa dekat pejabat kedutaan. Dia bagi kami 2 syarat. Kalau nak datang jumpa, aku bagi tahu 2 syarat. Ni pegawai kedutaan bagi tahu. Pertama, jangan ambil selfie gambar curi. Tak nak.
Kalau nak ambil, minta izin dengan Syekh, boleh tak kami nak bergambar? Maka baru boleh ambil gambar. Jangan ambil gambar curi, Syekh dia tengah makan, mulut dia tengah buka pun kita ambil gambar, dia tak nak. Sebab dia telah image. Ni kat dia tengah nak ambil gambar, curi-curi dia tak nak. Kalau nak ambil gambar, beritahu, jangan siapa pun curi gambar dia. Satu. Nombor dua, dia tak nak siapa pun cium tangan dia. Dia bagi tahu dah. Jangan siapa pun cium tangan dia. Siapa-siapa yang buat macam ni, kita halau. Pasal ni asatizah tu orang awam. Ni kalau siapa-siapa buat macam ni, kita halau keluar daripada dewan. Saya masa tu organizer, saya pun bagi tahu sahabat-sahabat, ni dua pesanan. Jangan minta siapa buat, pihak kedutaan ataupun pegawai-pegawai Syekh kata, kita keluarkan dia daripada ni. Alhamdulillah. Tapi nak sebut itulah maksudnya. Bagaimana orang yang tak suka dia diagung dan dipuja. Kita puji ni, tapi kita tak sampai tahap puja. Puja ni soal apa? Ke Allahu Akbar, cium tangan, ada yang sujud pada guru. Ini bukan caranya ulama Rabbani. Allah Ta'ala kata dah ayat yang kita baca dalam surah Ali Imran. Apa kata Allah? Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzi wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunnah. Bukan ayat sebelum daripada tu. Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba ya'murukum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Allahu akbar. Tak mari pula ada ayat ni. Dalam juzuk yang ke hujung juzuk yang ketiga, yang kita dah baca dah baru ni. Ni. Maka li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Surah Ali Imran ayat 79, muka surat 60. Juzuk 3 muka surat 2 terakhir. Ada situ. Tak ada tu juzuk 4 tu kalau saya. Ikut juzuk. Dan juzuk 3 muka surat 60 ayat 79. Apa kata Allah? Maka li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab dan hikmah serta pangkat kenabian, kemudian dia tergamuk mengatakan kepada orang ramai, jadilah orang yang menyembahku. Tak patut. Menyembah ni maknanya puja, siapa pekat sembah. Syekh tolong kami, Syekh ampunkan kami, Syekh kayakan kami. Macam dia orang buat kepada Abuya. Abuya ampunkan kami, Abuya tunaikan hajat kami, Abuya bantu kami, Abuya tolong, Abuya kayakan kami. Itu dah jadi Tuhan. Tidak boleh seorang pemimpin Allah bagi kitab dan hikmah, tiba-tiba dia kata kunu ibadalli, menjadilah hamba-hamba penyembah aku. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kamu orang-orang rabbani. Yakni apa? Kita ni ulama yang benar ialah ulama yang mengajak pengikutnya menyembah Allah, bukan mengajak pengikutnya menyembah selain dari Allah. Lepas tu guru-guru yang Masya Allah, imam-imam yang hebat, mereka tidak suka dipuja berlebih-lebihan. Mereka takut pasal mereka faham ayat Quran dan mereka tahu bagaimana Nabi SAW tidak suka dipuji dan dipuja melampau-lampau. La tatruni, kata Nabi, jangan kamu puja aku seperti pujanya orang Nasrani kepada Nabi Isa. Kan tapi aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ayat Quran ni kata tugas kita sebenar mengajak orang menjadi penyembah Allah. Sebab tu Syekh dalam kuliah dia di masjid negeri baru ni, cerita dia tentang tauhid.
mengajak orang menerusi ayat Quran, mengajak manusia kembali kepada menyembah Allah. Ini mana orang ulama yang faham Quran. Ni dak kita cerita sampai akhirnya jom mari kita minta dengan nama Syekh. Mana boleh. Syekh pun dalam kuliah baru ni telah sebut tentang istighatsah. Orang yang minta doa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kezaliman atau dosa yang besar. Itulah dosa mensyirikkan Allah dengan sesuatu, menjadikan sesuatu setanding dan sekutu bagi Allah. Tak boleh syirik. Sebaliknya, dia datangkan hadis-hadis bagaimana tauhid dan tidak syirik ni menjadi syarat untuk meraih syafaat dan menjadi syarat untuk mendapat syurga Allah. Hadis Abu Dzar yang Syekh baca satu baru ni. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Satu malam Abu Dzar keluar tengah malam, jalan-jalan jumpa Nabi. Nabi pun ada je jalan sekali. Sampai satu waktu tepat, Nabi kata berhenti sini, tunggu sekejap. Nabi pun hilang dalam kegelapan. Lepas tu datang balik dalam keadaan Nabi kata, aku wa in zana wa in sarik, wa in zana wa in sarik. Abu Dzar kata, apa dia Nabi ni? Walau dia curi, walau dia zina, walau dia curi. Nabi kata, tak ada Jibril datang kepada aku dan dia bagi tahu, khabarkanlah kepada umatmu bahawa siapa-siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk syurga. Aku tanya, Nabi kata, aku tanya Jibril, walau dia berzina, walau dia mencuri. Jibril kata, walau dia berzina, walau dia mencuri. Aku terkejut, aku tanya lagi, walau dia berzina, walau dia curi. Jibril kata, walau dia berzina, walau dia mencuri. Nabi tak puas hati, Nabi tanya sekali lagi, walau dia berzina, walau dia mencuri. Jibril kata kali ketiga, walau dia berzina, walau dia mencuri, walaupun dia minum arak, kalau dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak syirik, dia ada sebab untuk masuk syurga. Soal Allah Ta'ala nak hukum dengan dosa-dosa dia dulu atau Allah nak ampun, itu terpulang kepada Allah. Tapi kalau dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dosa-dosa lain ada, tapi dia tidak syirik kepada Allah, dia ada ruang untuk masuk syurga. Abu Dzar pun tak percaya. Abu Dzar pun dengar, betul, walau dia berzina, walau dia curi. Iyo, walau dia berzina. Abu Dzar pun tak percaya, walau mencuri. Iyo. Nabi akhir sekali kata, walaupun Abu Dzar tak puas hati, ala raghma anfi Abu Dzar, walau macam-macam mana pun Abu Dzar mesti masuk. Ini kelebihan tidak syirik dan kelebihan tauhid. Ini message. Jadi sebab tu dia tidak suka untuk dia diagungkan. Siapa pikat nak tunduk, nak cium, nak Allahu Akbar, tak nak. Ini pengalaman kita berdamping atau berteman dengan Syekh. Akhlaknya Masya Allah. Kemarin waktu dia nak pulang tu, saya bawa lah anak tu, kata muka baru ni tak boleh nak jumpa, bawa lah anak-anak ni jumpa kan. Tunggu di hotel, nak atas lah, nak babai Syekh nak balik ni. Kemudian bila Syekh turun bilik saya, cepat-cepat ambil anak hak kecil dengan hak besar seorang lagi. Ajar nak pergi salam depan pitulis je. Pitulis terbuka. Lah kali pitulis terbuka, dengan kita masuk dalam lift, duduk dalam lift sekali dengan Syekh. Kebetulan masa tu dia duduk turun, dia duduk pakai minyak wangi ni, betul-betul cuma dia pun tanya khabar gini. Dia calik minyak wangi dia calik sini so, calik anak tu so, kan je baby tu so. Oh kata akhlak dia. Ya, kita tak kena tolak tu, alhamdulillah lah baru. Ya pakai mahal pun, pakai hotel mahal. Tapi boleh minyak wangi dia tu, masya-Allah lah. Tapi nak sebut akhlak dia. Dia doa, lepas tu dia tepuk belakang anak saya tu, kata seorang yang akhlak baik, Masya Allah, Masya Allah. Jadi itulah kita kata orang yang asasnya ialah dia bukan mengajak untuk taksub kepada dia,
Tapi kita puji dia kerana akhlak yang baik. Dia sendiri mengajak kita untuk kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu sekadar pengalaman, tapi mesej dia yang kita kena ambil. Bagaimana dia mengajak kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia satu nikmat dan pesanan dia. Ambillah, kita pun nak pesan pada sahabat-sahabat. Pesanan-pesanan ulama sebegini ambil, sebarkan, share. Walaupun ada orang yang tak suka, tapi bukan kerana manusia, kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Ayat ni kita baca pula esok. Dan esok ada kuliah, lusa tak ada. Hari Rabu, Khamis tak ada kelas. Saya kena balik pasal kebetulan ayah saya ada operation hari Rabu di Kelantan. Saya kena baliklah, insya-Allah. Jadi hari Rabu dia operate, hari Selasa malam tu saya kena balik dah. Jadi esok ada kelas, Rabu, Khamis tak ada. Ada rezeki nanti, kalau tak ada masalah apa, mudah-mudahan selamatlah. Hari Isnin ada kelas. Tapi kalau ada apa-apa nanti saya mana baliklah, insya-Allah. Mudah-mudahan pakar-pakar doa lah agar Allah Ta'ala permudahkan urusan ayah dan saya juga. InsyaAllah hari esok ada kelas, hari Rabu nanti tak ada kelas. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.